Kalau daripada Malaysia kita ke Madinah dulu, nak naik kereta api contoh, daripada Madinah baru nak ke Mekah, naik kereta api pun tak apa, naik bas pun tak apa. Mikot orang Madinah adalah Zulhulaifah, atau nama hari ni Abyar Ali. Orang kadang sebut Bir Ali tu, Bir Ali, Abyar Ali. Dulu di situ orang mikot. Jadi ada satu raja nama Ali, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada seorang raja tu nama dia Ali. Dia tengok orang mikot dengan apa, telaga pun tak ada. Jadi dia guna duit dia gali telaga di kawasan itu. Banyaklah telaga. Dan akhirnya orang pun datang situ, ada air boleh minum. Akhirnya tempat itu dikenali dengan nama Abyar Ali, telaga-telaga Ali. Raja itulah. Dan raja tu akhirnya mati syahid dalam peperangan. Banyaklah cerita dia. Jadi kalau kita daripada Madinah nak ke Mekah, pastikan jangan kita melepasi Abyar Ali. Kalau naik bas dia akan pergi sampai ke Abyar Ali. Kalau kita naik train memang tak lalu Abyar Ali, tapi dia akan maklumkan dalam berapa minit lagi kita akan setentang dengan Abyar Ali. Tapi tak nampak lah. Jadi boleh niat masa tu. Jadi kalau kita naik train, pastikan kita niat sebelum melepasi Abyar Ali. Sebab dia ada satu masalah besar. Kalau kita sudah terlepas mikot dan tak niat lagi, ikut hukum asal, wajib patah balik. Sampai ke Mekah, beli tiket, balik ke Madinah semula. Lepas tu beli tiket seterusnya, pergi ke Mekah semula dan berniat sebelum melepasi mikot. Jadi sebab tu kena pastikan niat umrah ini memang diambil perhatian, supaya kita tak terlepas mikot dalam keadaan kita nak buat umrah. Tapi kalau nak pergi Taif, selesailah, tak niat apa-apa. Sampai ke Taif, dah sampai ke Abyar Ali, niat sekarang. Sebab dia tempat ada masjidnya, tempat mandi, itu memang kita akan niat. Itu pun kadang-kadang kena ingatkan juga. Duduk atas, dah mandi sunat apa semua, duduk dalam bas, boleh terlelap pula. Yang tu pun bahaya tu. Lepas tu biasanya mutai akan sebut, okey tuan-tuan, tengok orang sebelah, jangan dia lena, niat sekarang. Sebab kalau sampai ke Mekah, ustaz tak niat, kita pun bagi nombor telefon teksi, boleh pergi sendiri sebab mutawi tak sempat. Jadi dia kena ambil perhatian sungguh itu. Okey, jadi ini adalah kawasan-kawasan penting, kawasan-kawasan penting bagi mereka yang datang daripada luar masuk ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Kalau kita, ini satu lagi mikot orang Mekah pula. Saya bukan orang Mekah, betul. Tapi bila kita dah sampai ke Mekah nanti, selesai berumrah, kita adalah orang Mekah. Bagi orang Mekah, iaitu macam kita, jemaah kita yang telah sampai ke Mekah dan dah selesai buat umrah, nak buat umrah kali kedua, di mana mikot kita, di mana tempat kita nak berniat. Kita kata, nak buat umrah kali kedua lah, seronok pula baru ni, berlari, dah lama tak berlari kan. Contoh masa antara Safa Marwah tu, orang lelaki sunat berlari, orang perempuan jangan lari pula. Jadi kita pun nak buat umrah kali kedua. Bila kita nak buat umrah kali kedua, kita nak ke mana? Nak pergi ke Taif balik semula ke? Ke Qurnu Manazil? Tak. Kita ketika sudah berada di tanah haram, kalau kita nak buat umrah, di mana sahaja tanah halal. Siapa yang sudah berada di tanah haram, dia berniat di mana saja di tanah halal. Di mana? Mana-mana saja. Cuma dalam banyak-banyak tempat, ada beberapa tempat paling afdal di tanah halal untuk dia berniat umrah. Di muka surat yang ke-23. Yang pertama, Al-Ji'ranah. Ini adalah tempat pertama paling afdal berniat umrah bagi mereka yang sudah berada di tanah haram. Dia nak keluar daripada tanah haram, nak buat umrah. Orang Mekah ataupun kita dah sampai ke Mekah, dah selesai buat umrah, nak buat umrah. Boleh juga berlaku satu orang dia ada meeting di Mekah, tapi dia kata saya dah buat umrah banyak kali, sekali ni saya tak nak buat umrah. Dia pergi Mekah, dia nak meeting je. Habis meeting dia kata dia duduk 3 hari kat Mekah, seronok, betul balik. Dia tak nak buat umrah, tak larat je. Orang ramai. Jadi dia dari Malaysia terbang pergi ke Mekah, tak nak buat umrah langsung. Boleh, dalam mazhab kita Syafi'i tidak berdosa. Ikut niat dia lah. Dah habis meeting, orang kata balik ke? Balik. Tak buat umrah? Tak ada.
Rugi kamu dah sampai, kata tak nak buat umrah. Dia kata dah buat banyak kali. Ya Allah, mana tahu ni yang terakhir. Seram pula dia. Buatlah. Habis tu nak niat mana? Dia masa tu di Mekah. Maka dia pergi ke mana-mana tanah halal. Tapi kita memang jangan pula, saya pun nanti sampai Mekah pun nak niat. Memang kita dah datang daripada jauh nak buat umrah kan. Maknanya kita jangan melepasi mikot kita. Tapi ni cerita kes-kes terpencil lah. Dia pergi ke Mekah, ada meeting, ada bisnes, contoh nak jual minyak atar, nak beli kayu sugi banyak-banyak, contoh kan. Memang itu tujuannya. Tak terfikir langsung nak buat umrah. Sampai sana tiba-tiba terfikir, sayang pula tu buat umrah. Ketika tu dia di mana? Di tanah haram. Siapa yang berada di tanah haram dan dia tergerak hati nak buat umrah, pergilah ke mana-mana tanah halal. Tempat paling afdal di tanah halal yang pertama adalah Al-Ji'ranah. Dia ada masjid di situ. Di situ Nabi pernah berniat umrah daripada Ji'ranah. Yang kedua, Tan'im. Ini yang biasa kita pergi ya. Tan'im. Iaitu tempat miqat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini tempat kedua. Ini semua di tanah halal. Mana-mana tanah halal pun tak apa. Tapi mana paling afdal? Yang pertama Ji'ranah. Yang kedua di Tan'im. Dan yang ketiga di Al-Hudaybiyah. Tempat perjanjian Al-Hudaybiyah. Ini 3 tempat. Dan alhamdulillah kami kalau pergi 3 tempat ni kami pergi supaya ada orang peluang. Kalau dia dah buat umrah, dia boleh selepas selesai umrah kali pertama tu, dia boleh pergi umrah di Ji'ranah. Pergi ke Tan'im, umrah Tan'im pula. Pergi ke Hudaybiyah, buat umrah kali ketiga contohnya. Nak buat umrah kali keempat, tempat keempat mana pula? Pilihlah. Balik ke Ji'ranah, balik ikutlah mana pun. Mana-mana tempat tanah halal pun tak apa. Dia ada kawan. Kawan dia duduk di Mekah, tapi rumah tu dalam lokasi luar tanah haram. Dia pergi rumah kawan. Tanya kawan, ni rumah ni tanah halal ke tanah haram? Tanah haram. Oh ya ke? Saya niat nak buat umrah. Boleh niat di rumah kawan dia. Sebab rumah dia berada di tanah halal. Jadi mana-mana tanah halal boleh niat umrah bagi mereka yang sudah berada di tanah haram. Baik, itu adalah niat.